A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Ya, syukur ya. Kita masih panjang umur, murah rezeki. Hari ini hari Ahad ya. 6 November. Hari ini birthday anak Tok Abah yang bongsu, Muhammad Syazwan ya. So happy birthday Syazwan. Dan orang pertama yang menyapa Tok Abah ialah Fazilah Salini. Oh, ya. Terima kasih. Tahniah Fazilah ya. Sabri Dahdas. Nombor 2 Zafir Zafirul. Lepas tu Hajah Jami'ah Azwan Wan, Fauzi Aziz, Syah Putra, Cik Arman. Ini top 10 ya. Ramini Hussein, Salah Siang Muradi, Azwan Wan tadi, Fauzia sudah, Syah Putra, Cik Arman, Ramini Hussein, Salah Muradi, Jannatul Nisa. Dia diulang-ulang ni. Fauzia, Fauzia Aziz, Syah Putra. Udah ulang-ulang ya. Fauzia Muhammad, Azrin Rahman, Hajah Zainun daripada Canberra, Singapura. Dr. Narimah ya, sahabat kita. Amaris Gita Smith dah masuk dah. Sedekah subuh jangan lupa. Wafa Nurul, Sabaria Daud, Lita Walita, Zainab Hassan, Mia Azad, Mun Maismah. Laju ni. Don't forget to like dan share ya. 44 orang dah masuk kelas. Alexander Man, Salwati Uti, Hajah Zainun dah share. Terima kasih Hajah. Syarifah Masnah, Ruhaya Mali, Salwa Zainun, Fatimah Ayub, Syuhada Osman. Terima kasih Rashidah Syamsuddin, Siti Mariamah, seorang Singapura juga. Siapa lagi ni? Emma Hatun. Good morning, happy weekend insyaAllah. Norizan Syamsuddin, Lita Warita dah sebut. Selamat hujung minggu. Ramini Hussein, Hasmah Kasbin dah masuk. Siti Mariamah, Lita War dah share. Terima kasih Salah Siang Muradi. Dia selawat dia pagi ni. Mokhtar Nurdin dah masuk cikgu. Sabaria Daud, Mun Maismam. Happy birthday pada anak Tok Abah yang Muhammad Syazwan ya. Terima kasih. 33 years old dia. Dia diam tak diam ya. Anak bongsu tu 33. So ayahnya baru 35. Badul Alam Limen, Sirna Jamil. Okey. Okay, Mun Maisma dah masuk. Okey, Rosmini Ruslan. Siapa lagi? Siti Hajar Ahmad. Ya, baru 47 yang share. Masuk share dan like kepada 10 geng ya. Zainab Hassan dah masuk. Raudah Hashim dah masuk. Intan Aziz, Nani Triana, Zainab Hassan, sedekah subuh jangan lupa. Terima kasih. Ayu Saim dijemput oleh Hajah Zainun. Nama tak nampak Ayu Saim daripada Arizona ya. Syuhaida Ahmad Khan, Intan Aziz, Willy Jonggah, Fauzi Aziz, Mun Maisma dah selawat dah. Syarifah Nur dah masuk. Okey, Cikgu Mota kata jom pilih ceria dan seronok insya-Allah. Ya, kita yang memilih untuk bahagia ataupun sedih. Saidi Ghazali, Safia Osman, Salwati Uti. Okey, terima kasih. Hasnah Syari, Musliha Musa. Baru 51 share, 55 orang, 58 dah masuk kelas. Nora Anwar, Musliha, Mun Maisma, Ni'az Jan Mak Saleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fauzia dah ajak kawan-kawan ni. Nur Aida Hayati ya. Farhan Razali, Saidih Lamin. Ini apa ni, Lita pun dari Sarakan rupanya ya. Azahani dah masuk. Rohana Abdul Manab, terima kasih. Zari dari awal tadi dah masuk. Siti Sarah, alhamdulillah. Nur Hayati Bidin, waalaikumsalam. Fauzia Muhammad dah share, terima kasih. Sektor Pendidikan Islam JPN Melaka. Terima kasih. Wah, ini apa nama pejabat punya ni masuk. Terima kasih cikgu-cikgu ni, geng-geng ni, dan ustaz-ustazah. Alhamdulillah. Ya, Mun Maisma semalam Tok Abah kat Melaka ya. Di Camp Trenda bercakap pada pasangan suami isteri dan daripada anggota tentera dia. Workshop 73 workshop yang diterajui oleh CEO-nya, Commanding Officer-nya, Lieutenant Colonel Technologist Muhammad Pasli bin Sarman. Bukan Jawa, dia Banjor. Sama hebat tu. Normah Basar, Fadila Amin itu pangkat anak saudara tu. Sebah Ramli, Hajah Jamiah. Dan seronok sangat ya kita bercakap pada
pasangan suami isteri ini dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim yang diterajui oleh dia punya CEO-nya Puan Nurul Naqiyah Haji Fazil. Beliau yang sponsor, dan ada pengantin pula, pengantin sedang-sedang lah dia. Nak kata baru tak baru, yang nak kata buruk tak buruk, yang sedang-sedang. Bersanding atas tu, lepas tu ada lafaz cinta, lafaz ikrar cinta, subhanallah. Ya, ada yang menangis. Terima kasih. Hasanah Syahri, Norma Basar, Zainab Hassan dah sebut, Salasania Isnin, Tokman DJMS dah masuk, Masyita Idris, ya, Zainab Hassan. So, topik kita, yes, mencari magic dalam kehidupan, bahagian keempat. Cik Nun Abu Bakar, okey, dah 100 lebih tu, kita mulalah. Baik, semalam Tok Abah dalam perjalanan cuba nak buat FB Live, tapi rupanya ada masalah teknikal, ya. Tak boleh pakai handphone atas sebab-sebab teknikal. So Tok Abah kata tak apalah, disuruh rehat, Tok Abah rehat, ya. Rupanya jauh juga perjalanan dari Baran Berbangi ke Kem Terendak, mengambil masa 1 jam 50 minit kurang lebih. Dekat 2 jam. So Tok Abah sampai just on time, sampai pukul 9. Patut program start pukul 9, tapi sebab bukan sebab Tok Abah, ya. Sebab ya, sebab kita pun sarapan kejap. So sarapan 15 minit tak, Tok Abang tengok masa, kita sarapan 16 minit. So 9.17 kita masuk ke Dewan, dengan diarak oleh pembawa bunga manggar. Lepas tu yang menyebut kami persembahan pencak silat oleh 4 orang anak-anak. Tok Abang sangat terkesima dengan Tok Abang dulu memang pendekar. Tok Abah suka belajar silat dulu kan. So Tok Abah tengok dia punya silat cantik silat bunga yang penuh isi, ya. Dalam bunga tu pun Tok Abah tengok, oh boleh tahan cikgu dia, ya. Tok Abah tak tanya silat apa. Lepas tu ada kompang, ada selawat, dan ada ucapan daripada Puan Darul Naqiyah, ya. Lepas tu barulah perasmian oleh Tuan Muhammad Pasli, teknologis, ya. Dia sebagai CEO, Commanding Officer di 73 workshop Kem Terendak. Seronok, ya, seronok. Tok Abah menyampaikan bagaimana topik tentang kasih disemai, cinta dituai. Ini sebahagian daripada program Sakinah yang dijalankan di negeri Johor Darul Takzim yang dibawa ke Kem Terendak. Rupanya kat Kem Terendak tu kali pertama kita buat program on suami isteri ni. Kali pertama dia kata. Nak menangis Tok Abah sedih, ya. Dah berpuluh-puluh tahun Kem Terendak tu tak ada pernah sekali pun mereka buat program tentang parenting ataupun suami isteri. So kali pertama mereka terkesima, ya, dengan program tu. So Tok Abah pun seronok. Rupanya ada kita meraihkan pasangan suami isteri yang nikah masa COVID. Mereka tak pernah bersanding lagi. Mereka disandingkan semalam atas pelamin. Dia buat pelamin kau atau pentas cantik dengan bunga telur. Tok Abah pun dapat sebiji bunga telur dengan semualah, ya. Cantik, ya. So sangat hebat. Dan mudah-mudahan yang paling penting, apa yang kita kongsi semalam, Tok Abah mendoakan sebagai seorang musafir agar ada impak pada yang bercakap dan pada yang mendengar. Syukur alhamdulillah, ya. So Tok Abah sampai kat rumah jam 3.30 petang, dapat jamak kasar, ya, dalam perjalanan pulang daripada Melaka ke Bandar Baru Bangi. Okey, what goes today? Ada orang baru tak? Orang baru yang masuk, Asma Suhaili dah masuk. Rodia orang baru. Ina Zalina, Asma Suhaili, Rodia dia, Ella Sweet masuk, Nak Anis. Ini dia orang baru. Oh, Narimah hantar, Dr. Narimah hantar pada geng-geng dia, ya. Lepas tu Siti Afsakula, Jajam Zaini dah lama. Ramlah Lajat baru masuk. Felita Ubara baru masuk. Ni siapa? Sani Burger, lama tak nampak. Suhaila Samingan, Allah Jawa ni baru masuk. Ya, Syuhaida Ahmad Khan. Oh, tak dengar suara? Weh, orang lain ada tak yang tak dengar suara? Cuba tengok kokok dia termute, ya. Sebab so far tak ada orang komplain. Mumtaz Begum dah masuk. Peter Tan dah masuk. Good morning to you. Channel nak bakar. Baik. Okay, let's proceed. Alright, so Tok Abah semalam, 2 hari lepas berhenti kat nombor 11. Tok Abah akan berhenti kat nombor ganjil sebab Allah itu witir. Tok Abah akan cuba sunahkan kita punya persendian. Nombor 10 yang luaran cerminkan dalaman. Semalam Tok Abah test kat Melaka, ya. Tok Abah tengok pasangan suami isteri sebab Tok Abah membuat andaian daripada 40 tahun yang lepas bahawa Allah temukan 2 manusia yang tidak sempurna. Kita tak sempurna, kan? 2 manusia yang tidak sempurna untuk paling lengkap melengkapkan, sempurna menyempurnakan, imbang mengimbangi
pesan memesan nasihat-nasihat dengan syarat ada tasamuh, toleransi. So Tok Abang analyse 4 pasangan semalam yang duduk kat depan sekali. Terkejut dia orang. So tengok je, wah, isteri ni bukannya garang tapi dia tegas ya. Suaminya pula lembut ya. So sonok ya. Sonok Tok Abang ya. Mereka semua tepuk tangan lah sebab mereka kenal siapa tu. Tok Abang tak kenal. Tok Abang analyse 4 pasangan dan semuanya alhamdulillah tepat. Tapi yang penting bukannya sekadar kita membaca peribadi mereka, tapi menghayati hakikat bahawa Allah temukan dua manusia yang tidak sempurna untuk saling menyempurnakan, untuk kasih disemai, cinta dituai. Barulah betul ya. So mudah-mudahan mereka semua lebih bersyukur. Baik, itu semalam yang luaran cerminkan dalaman. Tahu baca perangai mereka melalui sifat-sifat luaran. Tapi itu belajar 40 tahun. Tapi you all kalau betul-betul belajar 2-3 minggu pun boleh dipandai. Tapi tak apa belajar cara sendirian, cara perlahan-lahan dengan gerak batin dan sebagainya selama 40 tahun. Bolehlah ya. Boleh. Ini untuk apa ni? Untuk membantu orang. Dan Tok Abang sebut nombor 11 2 hari lepas, perkasa silaturahim akan murah rezeki dan panjang umur. Ini magic. Rupanya bila kita memperbaiki, mengeratkan hubungan silaturahim, iaitu hubungan antara ahli keluarga. Silaturahim ada kaitan dengan rahim. Rahim artinya dengan pertalian darah. Jadi silaturahim bermaksud kita menyambung persaudaraan, perhubungan dengan adik-beradik, sepupu sepakat, sepupu sepapat dan ipar dua yang ada pertalian darah. Itu namanya silaturahim. Hubungan rahim. Itu maksudnya. Tapi ramai orang kata tak perasan. So tak apa pun belajar daripada asas je, daripada para ulama ya. Silaturahmi mungkin yalah dengan kawan-kawan tu bolehlah sebut sebagai silaturahmi ya. Mudah-mudahan besar juga pahala tu. Tapi barang siapa, maksud hadis, memperkasa, mengeratkan hubungan silaturahim, maka akan dibuka pintu rezeki, magic ya, dan akan dianjakkan tarik ajal, dipanjangkan umur. Tak magic ke? Just because awak berusaha untuk memperkasa hubungan kekeluargaan, maka murah rezeki, panjang umur. Magic kan? Itu sebabnya Tok Abang kata ada magic dalam memperkasa silaturahim. Itu 2 hari lepas. Hari ini. Oh ya, program kita hari ini dibawakan oleh, dah lama tak sebut, webinar pada 27 November. Semalam Tok Abang sebut kat Melaka tapi tak tunjukkan dia punya QR code. Sebab dah siap QR code oleh Cikgu Nazrin buat ya. Dia terlewat hantar. Kalau tidak, Tok Abang boleh pancarkan kat skrin. Dia orang boleh snap aja dan terus boleh register. Itu niat Tok Abang semalam. Tapi Tok Abang war-warkan kepada peserta khusus. Kita akan buat program pada 27 November. Ya, tips ataupun petua untuk menangani pasangan yang rajuk. Tok Abang dah buat nota yang agak lengkap ya. Dan sangat Tok Abang pun seronok ya. Bila kita sebagai penceramah, sebagai orang yang nak menyampaikan seronok, maka mudah-mudahan yang mendengar pun seronok. Tok Abang pun excited ya tentang apa umumnya, apakah sebab pasangan merajuk umum. Lepas tu apa sebab wanita merajuk dan solusi, apa sebab lelaki merajuk dan solusi, lelaki dan perempuan merajuk atas sebab-sebab yang ada kalanya sangat berbeza. Dan of course cara nak menangani rajuk lelaki dan perempuan sangat berbeza. Do you know that? Salah satu cara menangani lelaki merajuk ialah jangan buat apa-apa. Buat dono je. Tapi layan dengan baik. Buat macam tak ada berlaku. Itu dapat merawat lelaki yang rajuk. Not wanita. Wanita kena do something lah. Tapi orang lelaki ni buat dono je tak apa. Tapi layan dengan baik. Layan dengan lebih baik. Bukan dengan baik. Layan dengan lebih baik. Tapi tak langsung respon kepada dia punya rajuk tu. Macam buat tak ada. Nothing happen lah. Itu sebab Tok Abang nak share. Tok Abang akan share all in all about 200 tips. So seronok. 10 pagi sampai 1 petang ya. So jom ramai-ramai yang beritahu ya, anak-anak, sepupu sepapat ya, jiran tetangga, WhatsApp group ya, untuk datang ke program Tip menangani pasangan rajuk. Dan orang merajuk antara 7 jam hingga 7 tahun. Ini ikut kajian psikologi. Anak umur 2 tahun merajuk, anak umur 200 tahun merajuk. Adakah yang umur 200 tahun? 102 tahun lah. 102 tahun pun merajuk. Artinya orang budak-budak merajuk, orang yang dah habis budak ya, dah balik ke sifat budak-budak pun merajuk juga. Baik, so tip nombor 12 pagi ni, ini pun Tok Abang buat tiap-tiap malam sejak kurang lebih since 1982. Sebab masa tu anak sulung Tok Abang lahir 40 tahun yang lepas lah. 1982.
Ataupun programkan minda sebelum tidur. Ya, lepas tu selepas Taubah balik ke Malaysia lepas PhD, Taubah sambung. Ya, apa nama, tambah dengan programkan minda sebelum balik kerja. Ini Taubah balik tahun 85 Januari dan 87 stres yang amat-amat teruk. Maka sejak tahun 85 dan 87 Taubah buat dua perkara. Programkan otak sebelum tidur, programkan otak sebelum balik kerja. Kesannya sangat ringan, kurang stres, lebih tenang, can move on. Macam mana nak buat tu? So sebelum tidur, Taubah dulu dicek oleh Dr. Hassan. Dia seorang pakar homeopati. Dia cek, kata, oh, you punya stress level ni dekat dah maksimum 98%. So you ni teruk ni. Kalau stres sikit lagi, boleh mati, boleh koma, boleh pitam, ya, boleh knockout lah, dia kata. Apa nak buat? Dia pandang, awak pakar psikologi, fikir sendirilah. Kata Dr. Hassan. Itu mencabar Taubah untuk mencari jalan. So satu jalan ialah di samping yang Taubah selalu sebut ya. Solat, taubat, istighfar, maafkan orang tu Taubah dah sebut beribu-ribu kali, ratus ribu kali dah. Tapi ialah programkan otak. Contoh programkan otak ialah Taubah malam tadi pun buat. Dia malam tadi sambil tengok tenis antara Djokovic dengan Tsitsipas. Ya, rupanya menang juga Djokovic. Tengok, boleh menang. Taubah tertidur masa set ketiga. Tak nak tidur sebab itu Taubah pasang bantal tegak semua, tapi tertidur juga orang tu sebab Taubah malam tidak exercise. Ada mesin baru yang dalam diri Taubah buat selama 20 minit. Itu yang tepat cepat tidur tu. So, apa Taubah programkan? Ya Allah, kejutkan aku pada pukul 6 pagi dengan keadaan sehat, ceria, good mood. Apa nama, bersemangat untuk menjalankan kegiatan esok. Tapi kalau esok aku mati, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. So pukul 6 walaupun Taubah terkejut pukul 3, buatlah apa yang patut pukul 3 tu. Lepas tu tidur balik 3.47 Taubah baring, tengok jam. Taubah suka tengok jam. Ya, lepas tu alarm clock berbunyi pukul 6. Sebelum alarm clock bunyi Taubah dah tersedar. Lepas tu tengok alarm clock. Lepas tu duduk, ya, kejutkan Tok Mak dan teruslah bertindak. Tapi Taubah programkan otak, ya Allah, jadikan aku besok pagi bangun pukul 6 pagi dalam keadaan sehat, ceria, good mood. Apa yang kita programkan sebelum kita tidur akan diulang-ulang oleh subconscious mind, oleh minda di bawah sedar, diulang, di-repeat, maka itu yang akan berlaku masa kita bangun tidur. Itu namanya programkan minda sebelum tidur. Contoh yang paling mudah kita tengok ialah anak-anak yang ketawa-ketawa sebelum tidur. Dalam tidurnya dia ketawa-ketawa. Tanda dia punya subconscious mind ulang balik peristiwa menyebabkan dia ketawa. Anak yang menangis, terisak-isak ataupun ialah kena kacau ataupun tak dapat apa yang dia minta sebelum tidur, maka akan terisak-isak dalam tidurnya. Atas penjelasan yang sama. Sebab perkara terakhir sebelum dia tidur akan diulang oleh minda di bawah sedar, subconscious mind. Jadi based on that principle, kita programkan otak kita, ya Allah, kejutkan aku kalau aku masih panjang umur, pukul 6 pagi, 5.30 pagi dalam keadaan sehat, ceria, good mood, bertenaga, bersemangat. Apa jadi? Kita akan bangun tidur dalam keadaan positif, bersemangat, ceria, kurang stres, senyum dan sebagainya. Dan janganlah lupa kita programkan, ya Allah, kalau aku masih panjang umur esok, jadikan esok baik sikit daripada hari ini. Kalau aku mati esok, matikan aku dalam husnul khatimah, dapat mengucap dengan sempurna. Dan tidurlah. So programkan minda sebelum tidur. Jelas? Jelas. Dan Taubah, sebab tahun 87 Taubah stres yang maksimum masa tu lah kan. So Taubah pun sebelum balik kerja, Taubah pun program, ya Allah, aku dah buat kerja sampai pukul 5.30 ni, ya Allah, macam-macam aku buat. Aku ni sekarang ni tengah kelang kabut ni. Jadikan aku balik rumah aku kurang stres. Bukan tak stres. Mana boleh tak stres? Orang gila je tak stres. Ya? Jadikan aku balik rumah kurang stres. Aku tenang. Aku senyum. Aku sehat. Aku tak penat. Programkan. Aku sampai rumah. Aku nak jumpa keluarga aku. Aku tak penat. Aku tak stres. Aku kurang stres. Aku ceria. Aku good mood. Since that lah. Taubah mesti sampai rumah mesti dengan senyuman. Masuk rumah mesti dengan senyuman. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah Al-Ikhlas. Ini pun Taubah dah sebut ribu kali. Jangan masuk rumah sebelum bismillah. Qul wallah. Senyum. Assalamualaikum. Masuk kaki kanan. Ini based on hadis ya. Ini based on hadis. And apa kesannya? Penghuni rumah dan jiran-jiran tidak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin iman, tak miskin kemaafan. Magic tak? Magic. To me is a magical thing. Masuk rumah dengan bismillah. Qul wallah. Simple investment. Simple effort. Bismillah, qul wallah, senyum.
Assalamualaikum. Kesannya, penghuni rumah dan jiran-jiran tidak akan miskin. Maksud hadis. Tak magic ke tu? To me is magical. To me is magical. I don't know to you. So, jom kita amalkan. Programkan minda sebelum tidur atau balik kerja. So, tak apa buat tu. Jadi, based on that practice and other practices, tak apa punya stress level turun daripada 98%, dah hampir nak mati, turun ke tahap yang tahap baby punya stress. Baby yang tak tidur, yang mengantuk, yang lapar, yang diaper basah. That level of stress, which is 50% stress. Kan seronok kan? That what happened to me since 1987. So seronok sangat kongsi ya pengalaman yang kita telah amalkan, maka kesannya magical. Sangat magical. Ya, so jom programkan minda sebelum tidur ya, dan programkan minda sebelum balik kerja, and see how your life change to be more positive and moving forward. So kita maju ke depan gitu. Alright. Alhamdulillah. Dan ulang balik sebelum kita sambung poin yang ke nombor 13, ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November ya 2022 ya. Dan kita iaitu webinar tentang menangani pasangan yang merajuk. Ni pasal nak memilih calon untuk PRU 15 pun boleh merajuk. Suami suruh pesan, awak kena parti ni, bendera ni, kenapa awak pilih yang itu? Ni apa ni, tak dengar cakap kita. Dia kan bebas, ini demokrasi, mana boleh ikut apa cakap suami je. Maksudnya fahamlah kan. Fikir sendirilah. Ya, fikir, buat istikharah ya, buat pertimbangan. Tapi kalau boleh, suami isteri sokong menyokong kalau boleh. Tapi kalau tak relevan, tak apalah, masing-masing kan. Masing-masing punya orientasi, masing-masing punya kefahaman dan fahaman dan juga sikap terhadap kehidupan dan apa yang berlaku dalam siasah negara, politik negara. Janganlah gaduh-gaduh ya, jangan gaduh-gaduh ya. So itu sebabnya kalau boleh jangan merajuk, jangan marah sebelum tidur. Pastikan semua rajuk dan marah dan kecil hati langsai sebelum tidur. Kalau tidak, Allah tak pandang suami isteri yang tidur dalam keadaan rajuk. Malaikat rahmat pun terbang keluar dari rumah kita. Kita tak dapat kebahagiaan lah. Tak dapat rahmat, tak dapat blessings of God when we sleep in anger or in sulking. When you sleep sulking, merajuk. So tak apa, sebelum tidur akan maafkan semua orang dalam dunia dan tidur. So far, it worked pretty well for me, for the past 40 odd years. Alhamdulillah. Okay? Alright. So, come to our webinar pada 27 November ya, menangani pasangan yang rajuk. Sangat berkesan, sangat beneficial, sangat seronok. Yang penting, yang important, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebab semua orang rajuk. Anak, cucu, pasangan, mertua, ipar dua merajuk. So how to resolve that? To make sure our relationship remains intact. Okay. Rupanya ada yang bertanya macam mana nak derma pada PPIT sebab pada hari Jumaat yang lepas tak apa merayu ya. Kita perlukan 1.8 million untuk 2 bulan yang terakhir ni sampai Disember 30 ya, nak bayar pada kontraktor 1.8 million untuk siapkan 20%. Pusat Pengajian Islam At-Taibin ni rumah pengajian untuk orang-orang tua. Ini pondok moden ya, 80 buah unit telah siap. Tapi ni untuk yang menyiapkan yang semua yang lain perlukan 1.8 million. So mohon bantuan dari anda semua, beritahu orang lain, beritahu kawan-kawan, beritahu WhatsApp group yang ada kemampuan seorang RM1 pun tak apa. Tak apa ada 3.8 followers. Ya, kalau 1 juta orang membantu pun seorang RM1, dapat 1 juta dah. Untuk kita, dan ini pelaburan yang tidak rugi. Ya, ni awak akan dapat kebahagiaan di dunia, akan bahagia di alam barzah, alam kubur, akan bahagia dalam akhirat. Sebab ini yang akan tolong kita kat kubur, sedekah jariah. Ni for sure. It will help you. Siapa kata tak boleh bawa duit ke kubur? Boleh. Dengan syarat kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan, kita gunakan dengan cara yang betul.
Okey, ada link kat point apa ni komen pin kat atas sekali ya cikgu Anu dan nak buatnya. So ni umum link tu buka lah. Ada semua ya, tentang webinar ada, tentang apa produk ada, tentang apa nama derma untuk PPIT Pusat Pengajian At-Thayyibin Cemor Perak. Tok Abah sebagai dia punya penasihat. Sebab Tok Abah Atuk Tok Abah lahir di bukan dia memang bermastautin di Cemor Perak, jadi ketua kampung selama 20 tahun dan disemadikan di Cemor Perak. Gitu. Baik. Tip nombor 13. Tip nombor 13 ialah ni pun some of you pernah dengar. Untuk mereka yang pernah ikut program Tok Abah, Tok Abah sering mengatakan bahawa kita rupanya boleh menyelesaikan masalah. Magic ya. Kita boleh selesaikan masalah semasa kita tidur. Tuhan akan bantu kita selesaikan masalah dalam tidur kita. Semalam pun Tok Abah sebut pada peserta program di Camp Trendak Melaka semalam ya. Dengar kata ada camp-camp lain pun nak berminat nak buat program yang sama. Kata Puan Nurul Nakiyah ya. PDRM pun nak buat ya. So silakan. Jom kita sama-sama bantulah ya. Suami isteri supaya lebih berkasih sayang. So semalam Tok Abah sebut apa? Orang perempuan waktu tidur 70% otaknya masih bekerja. Ini kajian saintifik. Orang perempuan Allah jadikan otaknya masih bekerja, up to 70% of the brain is still functioning while they are sleeping. Hebatnya orang perempuan, hebatnya Allah menjadikan orang perempuan begitu cakna kepada persekitaran, kepada keluarganya. Orang yang tak berapa perempuan, aka lelaki, dalam masa tidurnya cuma 10% saja otaknya masih berfungsi, 10%. Sebenarnya kita ingat mimpi kita mimpi dikejar harimau, tiba-tiba terkejut berpuluh-puluh. Apa, macam mana kita boleh tahu kita dikejar harimau tadi berpuluh-puluh? Sebab otak kita untuk lelaki-lelaki 10% masih berfungsi, masih bekerja lah. Untuk orang perempuan 70%, sebab dia ingat everything. Anak bergerak sikit dia tahu, anak menangis ke apa, yang baby yang menyusu ke, dia akan terkejut. Allah jadikan wanita ya sentiasa cakna kepada keluarganya walaupun dalam tidur. Maka tidak terperanjatlah bila Nabi ditanya, selepas Allah dan Rasulnya, siapakah yang patut kita berbakti, wahai Rasulullah? Ibumu. Lepas tu, ibumu. Lepas tu, ibumu. Lepas tu, barulah bapakmu. Now we understand why we must serve our mother more. 3 times more than our father. Because tidur pun mak kita sentiasa masih bekerja otaknya untuk menjaga keselamatan, kebajikan, kemaslahatan anak-anak dan keluarganya. Hebatnya pengorbanan seorang ibu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Dan ingat, ibu adalah pintu syurga kita. Doa ibu paling makbul. Doa ibu, doa bapa boleh tahan lah. Tapi doa ibu luar biasa. Sebenarnya ibu jangan menyumpah anak. Aku doakan kau tak selamat kau. Jangan mak. Kok marah macam mana mak. Jangan tersasul. Mendoakan yang negatif untuk anak-anak. Ibu ya. Bapa cakap saya Tok Abah tak risau sangat. Risaulah tapi tak risau sangat. Tapi kalau mak yang menyumpah, mak yang marah, mak yang kecil hati, mak yang rajuk. Wow. The impact is I don't know how many times ya. Allah saja yang tahu. So, now, dalam konteks tip nombor 13, jom kita gunakan kaedah magic ini. Kita selesaikan masalah kita dalam tidur. Macam mana? Rupanya kita fikirkan apa masalah. Masalah hutang, masalah kesihatan nak cari ubat, masalah orang yang ada 2-3 calon untuk berumah tangga ni, orang bujang ya. Masalah nak mengambil hati bos, masalah nak mendamaikan pekerja-pekerja yang bergaduh, masalah nak membesarkan perusahaan ataupun bisnes, masalah. So, minta pada Allah sebelum tidur. Ya Allah, aku ada masalah ni ya Allah. Aku ada hutang sekian. Aku dah pening kepala macam nak selesaikan hutang ya. Ya tolong ya Allah. Ini emergency ya Allah. Tolong bagi aku ilham. Ya, kita berdoa dan minta betul pada Allah dan kita tidur. Mudah-mudahan bila kita dah bagi instruction pada otak kita untuk cari solusi, maka otak kita yang sedang yang masih berfungsi dalam masa tidur tu akan cari solusinya. Dan bangun pagi, apakah perkara pertama yang awak ingat? Itu mungkin solusi kepada masalah yang sedang anda hadapi. Dan Tok Abah telah gunakan keadaan yang sama untuk selesaikan beberapa masalah besar dalam kehidupan dan bisnes Tok Abah lah. Ya, kerja Tok Abah.
Alhamdulillah, berjaya ya mengatasi masalah yang kadang-kadang impossible. Kadang nampak macam tak nampak hujungnya. Tapi bila kita minta Allah bagi kita solusi dalam tidur kita, ini you can Google ya. Prosesnya ialah sleep thinking. Some of you dah dengar ni. Some of you dah dengar kaedah ni tapi mungkin belum cuba. Cuba Google balik apakah prosedur, apakah kaedah untuk menyelesaikan masalah semasa tidur dengan proses sleep thinking and problem solving. You Google up, you Google, you akan dapat dia punya detail, dia punya langkah step by step. Tapi yang penting ramai orang dalam dunia termasuk Tawbah telah menggunakannya dengan berjaya. Subhanallah, alhamdulillah. Sleep thinking and problem solving. Magic tak? Isunya kita bagaimana mencari magic dalam kehidupan. Magic. Rupanya kita boleh cari solusi, ya, penyelesaian kepada masalah kita semasa kita sedang tidur. Tak magic ke? Magic. Untuk orang berfikirlah. Ya. Nabi Allah bagi ilham. Allah bagi wahyu. Rasul ya, Allah dapat beri wahyu. Dan kita manusia Allah bagi ilham melalui berbagai-bagai cara, termasuklah dalam tidur, dalam mimpi, dalam gerak batin, dalam berbagai-bagai cara lah. Allah punya kaedah membantu kita, manusia biasa. Sleep thinking and problem solving is magical. Tip nombor 13. Okay. Tip nombor 14. Ni seronok ni Tok Abah sebab nak kecil sikit masa sebab semalam tak dapat, so kita cover up lah. Sebab banyak sangat berpuluh-puluh magic thing dalam hidup kita. Jadi kan tak sempat nak kongsi ya. Nyamuk Tok Abah pun tak bila masa akan habis. Dah umur 71. Itu sebabnya kalau ada peluang come Tok Abah webinar pada 27 hari bulan November, mana tahu ini mungkin webinar Tok Abah yang terakhir. Pada 30 hari bulan Tok Abah akan berangkat ke Mekah Madinah untuk ibadah umrah dan ziarah. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan Allah izinkan. Sebab kalau Allah tak izinkan, maka macam mana pun tak sampai. Bukan masalah ada duit, sehat tak sehat, hebat tak hebat, pandai tak pandai, ya, dan sebagainya. Ya. Okay. So come Tok Abah webinar pada 27. Dan Tok Abah excited juga pada 26 hari bulan Tok Abah akan webinar ni, webinar tertutup untuk para guru. Para guru seluruh wilayah persekutuan, persidangan, ya, kesihatan mental dan kesejahteraan emosi. Itu pun Tok Abah akan memberi 2 jam punya ketah kerja. Dan Tok Abah excited ya, menunggu-nunggu pada tarikh 26 ya, mudah-mudahan berjumpa dengan 4,000 orang guru. Sangat exciting. Tok Abah dah siapkan nota dengan lengkap dan agak sempurna lah dari kacamata Tok Abah kan, untuk tatapan para guru yang membantu guru-guru bagaimana nak perkasakan kesihatan mental dan sejahtera emosi, kuat emosi, positif untuk jadi pendidik yang terunggul, aset kepada diri masyarakat, negeri, negara, dunia. Gitu. Alright. Okay. Tip nombor 14. Ini Tok Abah dapat maklumat ni. Tok Abah mula amalkannya untuk anak Tok Abah 35 tahun yang lepas. 30 tahun lebih yang lepas ya. Anak Tok Abah yang nombor 2 ada sikit cabaran kat tadika. Ada masalah, Cikgu tadika pun komplain. Macam mana ni Dr. Fazilah ni, si Syakir ni, dia bila kita mengajar, dia panjat tembok, dia panjat tiang, dia pergi ke parit, dia bilang berudu. Macam mana ni? Saya tak boleh jaga ni. Tok Abah berkata, ini ikut perangai mak dia ni, Cikgu Fazilah. Ikut perangai saya, dia akan duduk depan Cikgu. Ya ke? Maknya terus kata, iyalah tu, kata maknya. Kami sama-sama jumpa Cikgu Fazilah, ya, pengetua tadika di UPM. Terima kasih banyak-banyak ya Cikgu Fauziah. Banyak ya, ketiga-tiga anak kami dididik asasnya oleh Cikgu Fauziah. Alhamdulillah. So what I did was, ni dia magic nombor 14. Tok Abah dah pesan, dah nasihat, dah macam-macam. Pukul tak adalah ya, sebab dia tak ada sebab nak dipukul ya, sebab dia budak pandai, budak baik. Tapi dia tak dengar je, tak nak duduk dalam kelas. Dia panjat itu, budak kreatif kan. Budak-budak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana, kata para sarjana pendidikan anak-anak ya. Dan apa yang Tok Abah dapat ilham masa itu ialah Tok Abah menasihati anak yang sedang tidur nyenyak. Itu ilham yang Tok Abah dapat 30, to be exact 33 tahun yang lalu. Masa umur Syakir 34
6 tahun, 6 tahun. Masa dia umur dia 6 tahun. Sekarang umur 38. Jadi, that is about 32 years ago lah. Ya, dah lebih lah ya. So, Tok Abah pun pergi ke bilik Syakir, bacakan kat kepalanya Fatihah, ayat kursi alam nasrah. Basic doa untuk merangsang anak berubah. Fatihah, ibu sekalian doa, ayat kursi halau setan iblis, dan alam nasrah al-insyirah, lapangkan kepala dan dadanya untuk menerima nasihat. Dan apa yang Tok Abah buat pada anak atau pada Syakir yang sedang tidur nyenyak? Tok Abah bisik kat telinganya. Syakir, masa kat tadika, jangan panjat tiang, jangan panjat tembok, jangan ikut perangai mak, ikut perangai abah. Duduk depan cikgu, dengar cakap cikgu, jadi budak yang bertanggungjawab, ya, belajar dengar nasihat cikgu, belajar betul-betul. Jadi budak yang terpandai, jadi ketua derajah. Tak apa pesan. Dan Syakir yang sedang tidur nyenyak itu, dia bergerak. Bergerak kanan, bergerak kiri, ya. Dia bergerak. Padahal tadi dia tidur nyenyak. Tok Abah bukan cakap kuat, berbisik. Sebenarnya Tok Abah kemudian baru tahu cakap dalam hati pun sampai. Ini magicnya berkomunikasi melalui minda. Because I was communicating with my son who is deep sleep, having a deep sleep, tengah tidur nyenyak. Mana boleh berkomunikasi? Tapi kita berkomunikasi melalui mindanya yang untuk budak lelaki 10% masih berfungsi, untuk budak perempuan 70%. So, cakap pada anak kita. Jadi budak baik, dengar cakap cikgu, jangan panjat-panjat masa cikgu mengajar. Dia bergerak. Yang Tok Abah ulang selama seminggu. 5 hari lah, to be exact. So, next Monday, cikgu dipanggil. Tok Abah dipanggil oleh cikgu Fauziah. Dia kata, apa pula masalah Syakir ni? Ya, kenapa pula kali ni cikgu ada lagi masalah dengan Syakir? Cikgu Fauziah senyum. Tak ada masalah dengan Syakir. Cuma nak tahu, what happened? Syakir dah duduk depan saya, tak panjat-panjat lagi. Dia dah dengar saya mengajar dengan penuh konsentrasi. Dia ajak budak-budak lain duduk sama, jangan main-main masa cikgu mengajar. Ya, dia sangat attentif, dia sangat berubah. Tak seperti yang dulu dia lari keluar, dia bilang berudu kat parit dan sebagainya. Saya kata, wah. You rotan ke, you paksa ke, you marah ke? Tak. Dia budak 6 tahun cikgu. So, tapi saya gunakan kaedah yang saya sedang buat eksperimen. Later bila saya dah pasti itu rupanya impaknya, baru cikgu Abah explain pada cikgu Fauziah dan orang lain dan anda lah sekarang. Bagaimana kita berkomunikasi gunakan gelombang minda. Talk to your son, to your daughters while they are asleep. Sedang mereka tidur boleh. Anak anda aja. Cakap pada pasangan anda yang sedang tidur nyenyak. Isteri nak nasihatkan suami yang degil. Contohlah. Suami bukan degil tapi dia takkan dengar cakap isterinya. So, nasihatkan suami dalam tidurnya. Sampai. Nasihatkan isteri. Ya, sebab isteri kita pun boleh dengar nasihat orang lain berbanding suaminya. Dia boleh dengar nasihat siapa-siapa pun. Yang asatizah ke siapa kat radio, kat TV. Dia dengar. Tapi cakap suaminya benda yang sama. Kurang dengar. Kurang. Kenapa? Begitulah. Kira-kiranya. Memang itu resmi manusia. Sama lah anak-anak kita pun. Lebih dengar cakap cikgu-cikgunya berbanding mak bapaknya. Betul tak betul? Tak payah komen. Ya. So, kita gunakan komunikasi minda. Ya, kita untuk mak, ayah untuk anak-anak, suami untuk isteri, isteri untuk suami, menantu untuk mertua. Bagaimana nak pesan kat mertua, jangan bagi aiskrim kepada cucu-cucunya sebelum makan. Ni belum makan dia bagi aiskrim, bagi gula-gula, bagi candy. Macam manalah dia nak makan. Ya, jadi menantu nak pesan kat mertua macam mana? Kecil hati kan orang tua ni, merajuk dia. How? So, nasihatkan mereka melalui gelombang minda. Komunikasi minda yang magical sampai insyaAllah. Ada mak yang menasihati anaknya yang belajar di Amerika. Mak di Melaka, di Selangor, di Johor Darul Takzim. Tapi menasihati anak dalam tidur anaknya. Ya, waktu malam dan sebagainya. Melalui gelombang minda. Dengan izin Allah sampai. Dahsyat ya. Anak yang sedang demam. Ya, belajar di luar negara, belajar di asrama. Ya, ayah selamba ya makan sehat, mandi basah, tidur nyenyak. Mak mandi tak basah, makan tak basah, makan tak selera. Ya, lain macam aja. Kenapa ni yang? Kan tanya suami. Tak tahulah. Teringat anak awak. Rupanya anaknya demam. Sebab anak bila demam teringat mak. Dia bukan tak ingat bapak, dia lebih ingat mak. Jadi mak yang dapat mesej bahawa anak tu demam.
Ni namanya komunikasi minda. Dia tak ada hubung, tak ada WhatsApp, tak ada teks, tak ada apa. Tapi mak tak sedap rasa. Ini namanya komunikasi minda yang magical. Ini peristiwa ni berlaku dan anda dah alami tapi anda tak gunakan kaedah komunikasi minda ni untuk berkomunikasi, untuk selesaikan masalah, untuk sampaikan mesej, untuk mengubah, merangsang bos berubah, persepsi berubah dan sebagainya. Wow, magic kan? Magic. To me it's magical. I don't know to you. Komunikasi minda yang magical. We can communicate with our mind. Ya, dan Tok Abah telah mula belajar ni sejak umur Tok Abah 21 tahun. Itu tak sengaja kat kampus. Ya, contohlah kita Tok Abah tadi kat library, ya. Kita pemalu duduk belakang perempuan. Duduk belakang perempuan. Tok Abah ni pemalu duduk belakang perempuan tu, duduk dah boring belajar, pandang kepala seorang budak perempuan, ya, yang kita nampak tadi comel. Kita dah pergi toilet, pergi tengok buku rak buku tu, kita nampak comel ni. So kita duduk belakang dia. Lepas tu kita boring-boring, kita pandang budak perempuan yang comel ni, kita hantar mesej. Cuba pusing kepala. Cuba pusing kepala awak. Cuba pusing kepala awak. Tak apa, fokus seminit. Bila dah lepas seminit je, budak tu dah tak selesa, dia mula gaul kepala dia. Lepas tu dia dekat-dekat 2 minit dia pusing ke belakang. Ni tak apa buat bukan sekali, banyak kali. Why? To prove a point that we can communicate with our mind. Nampak tak magic? Sejak umur 21 tahun Tok Abah kat kampus. Waktu tu tahun 2 ke tahun 3 kat universiti. Tahun 2 tahun 3 dah berani mengurat. Tak adalah. Ya, saja. Ya, so saja menghilangkan mengantuk dalam kelas, dalam library. Itu tip nombor 14. Jangan lupa ya. Tolong penantian kita punya webinar pada 27 November, menangani pasangan yang rajuk. Sangat penting, sangat seronok, sangat berbaloi, sangat musak dalam kehidupan manusia. Ya, so jom ramai-ramai beritahu orang lain. Kalau anda tak mampu, tak ada masa ataupun ada hal, beritahu orang lain. Ramai yang dah register untuk attend, ada yang attend dan juga untuk beli rakaman. Ada. Ya, murah je. Ya, so untuk kita galakkan pasangan suami isteri, ya, pasangan manusia, ya, suami isteri berpasangan, bertunang dan sebagainya, datanglah. Okey, last untuk pagi ni. Dekat 2 minit lagi. Ya, Tok Abah berhenti 7.45. Last untuk kali ni, besok kita sambung. Besok hari Isnin mungkin Tok Abah ada peluang, ya, kalau tak ada paral. 15, tip nombor 15, kan Tok Abah akan berhenti kat nombor ganjil, witir. Tip nombor 15, ada magic dalam memeluk baby. Ada magic dalam memeluk baby. Ya. So, bila kita stres ke apa ke, peluk baby. Ya, kalau tak ada baby sendiri, baby orang. Tak ada baby orang yang kita peluk, baby monyet, baby kucing, baby beruk, baby buaya. Baby buaya jangan. Ya. So, bila kita peluk baby, ya, Tok Abah dapati ya, kita akan tenang setenang-tenangnya. Pernah, masa Tok Abah belajar dengan Allahyarham Ustaz Arundin, Tok Abah tanya Ustaz, kenapa kita diajar oleh pakar-pakar psikologi? Tok Abah bidang psikologi. Kalau kita stres, kita peluk baby, kita akan tenang, Ustaz. Kita akan tenang. Ni untuk orang yang stres, orang bermasalah, orang yang macam-macam cabaran, peluk baby. Dia akan dapat ketenangan. Apa sebabnya, Ustaz? Tok Abah tahu itu reality. Tapi I want to know the reason. Kita orang sains. Dia kata, baby ni adalah makhluk yang tidak berdosa. Ya, tahu tak bahawa bau baby itulah bau dari syurga. Wow. Dan setiap baby ada ribu-ribu malaikat menjaganya. Manalah Tok Abah tahu. Kita jahil kan. Itu sebabnya bila kita memeluk seorang baby umur 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ke umur sebulan, kita akan dapat ketenangan luar biasa. Sebab kita menumpang ribuan malaikat yang menjaga baby. Ada magic dalam memeluk baby. Habis memeluk anak-anak monyet, anak kucing, kenapa tenang? Ada malaikat jaga ke? Of course lah, banyak lah dia punya reasoning, ya. So, kita memeluk haiwan. Kalau haiwan kesayangan ni tak mesti baby. Bapa kucing pun kalau kita peluk, kita akan tenang. Ya, ada magic dalam memeluk baby sebab baby dijaga oleh ribuan malaikat. Jadi, itu sebab kita menumpang kata orang tu, malaikat yang jaga baby, kita akan dapat ketenangan. Kita dapat satu kedamaian diri, ya. Ada magic dalam memeluk baby. Ya, okey, tu dia.
Kita berhenti kat situ hari ni sebab dah 6, tepat 7.45. So I stop here. So happy birthday Muhammad Syazwan dan semua mereka yang menyambut hari lahir ni. Happy anniversary, happy working day, happy buat kerja amal. Dan untuk mereka yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan sampai ke destinasi. Untuk mereka yang sakit, dengar nasihat doktor, makan ubat, banyak istighfar dan sedekah. Sedekah akan juga jadi penawar kepada penyakit kita. Illal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.